Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan? Okey, hari ini kita ada perubahan sedikit kan. Kita terpaksa live terus. Kita tak dapat masukkan muzik apa semua. Tim produksi sedang berusaha. Suara saya jelas ke? Alhamdulillah tim produksi berjaya mendapatkan mic. Okey, moga dengan mic ini dapat suara kita lebih jelas, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ustaz macam banyak makan daging korban ke, Ustaz? Aduh. Tak ada. Dah berumur ni. Tak boleh makan Tenaga lemah sikit lah. Jarang pula keluar sana ni. Okey, sementara tu kita mana yang baru melihat live ini boleh join, boleh masuk, masuk dulu. Okey, sebentar sambil tu saya cuba perkemaskan, saya cuba usaha mendapatkan live ni agar boleh baca komen nanti. Allah, terkuat pula. Okey, suara mantap ke? Suara mantap ke? Boleh maklum kalau kata suara jelas apa semua. Kepada yang baru mengikuti, saya ucapkan selamat datang. Okey, terima kasih Tuan Muhammad Ella Saidan. Jelas. Okey, alhamdulillah. Tim produksi berjaya mendapatkan mic yang berkualiti. Oh, Izam Rozi, jelas, terbaik. Okey, moga dengan mic ini dapat mendengar lebih jelas. Kadang-kadang ada part-part yang kita sebut tu dia jadi pelik sikit. Okey, Tuan Kamal Ibrahim, selamat datang Tuan Kamal. Terima kasih keep on mengikuti. Alhamdulillah Tuan Kamal, suara okey. Kita berusaha untuk baiki dari hari ke hari agar sembang santai ataupun perkongsian ilmu sejarah bangsa kita ini dapat didengari dengan jelas, dapat didengari dengan sempurna agar ianya memberi manfaat kepada tuan-puan. Okey, kita hari ini akan nak masuk isu semasa ni bukan urusan kita lah, Ustaz. Ya. Isu semasa ni bagi saya dia tak kena langsung dengan sejarah. Sebenarnya kena kalau diimplementkan. Tapi kita ni tak layak. Kita kongsikan apa yang kita tahu, kita kongsikan benda yang mungkin bermanfaat kepada masyarakat, kepada rakyat Malaysia. Dia pada sini isu semasa tu apa dia? Isu semasa ni banyak. Isu politik ada, isu ekonomi ada. Isu COVID lagi. Isu kesihatan tu semua isu semasa tu. Dia dah turun dah. Nampak. Bila dia dah jejak 10,000 lebih tu rasa macam lega dah. Dia naik balik semalam Ustaz 12,500. Okey, jadi bukan itu kita punya kepakaran. Iyalah. Kita boleh bagi pandangan lah. Bagi pandangan. Tapi kita tak nak campur adukkan. Mungkin kalau kita ada kelebihan waktu nanti kita boleh sembang-sembang lah. Kita fokus sejarah lah. Kita fokus sejarah dan tamadun. Sejarah tamadun bangsa Melayu kita sendiri. Betul. Mungkin dengan perkongsian ini ada yang cerdik pandai tu dia apa orang kata dipanggil tu? Jadi panduan. Ambil jadi panduan. Ataupun rujukan. Bismillahirrahmanirrahim. Agar ianya boleh mengubah sistem ataupun tamadun Melayu kita ni lebih baik. Alright. Okey. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang pada semua yang sedang menonton. InsyaAllah hari ini kita sambung. Okey. Sebelum itu saya ingin beritahu, saya ingin mengajak tuan-puan yang sedang menonton ataupun perkongsian nanti ataupun yang menonton nanti boleh mendapatkan e-book Miftahul Melayu yang kalau tuan-puan sedang tengok kami pancarkan daripada tab terus ke televisyen boleh tekan link untuk mendapatkan e-book Miftahul Melayu. Alright.
Baik, bagi saya kita cuba mempermudahkan masyarakat boleh baca di mana-mana. Okey, mungkin yang sedang melihat ini mungkin tiada di rumah, mungkin dah bertugas. Hari ni dah hari raya Korban kan sehari je cuti. Okey, mungkin yang dah bertugas apa semua tu tak sempat. Mungkin situasi tak sesuai apa semua. Okey, boleh lihat di e-book yang tuan-puan telah beli, ataupun yang baru nak beli tu boleh terus tekan boleh letak di ruangan komen ingin membeli e-book Miftahul Melayu. Okey, untuk pengetahuan tuan-puan, hari ini kita akan sambung sembang santai kita Miftahul Melayu ini bab 1 lagi Ustaz. Yang kita jangka Miftahul Melayu ni akan dirumuskan dalam 3 hari tu, nampaknya kita tidak boleh jadi. Mungkin dia berlarutan ni. Kalau setakat membaca boleh, baca saja. Kalau tapi, kita urai dia tak boleh. Tapi kita nakkan keseronokan tu. Kita nak bagi kepada masyarakat ataupun tuan-puan seronoknya mengetahui ilmu sejarah ni. Apabila membaca, dia menjadi satu kepada memang minat membaca lain Ustaz. Macam Ustaz memang minat membaca lain. Tapi bagi orang yang baru nak berkecimpung macam saya, sebelum minat sejarah, saya kena lalui dulu, dengar Ustaz cerita, ikut Ustaz punya perjalanan. Okey. Tolong tim televisyen sedang mengaitkan diri dia. Okey, jadi daripada segi sudut tu, datang minat apabila sampai di destinasi, Ustaz menceritakan. Bila dia dah naik, dah masuk roh sejarah tu, Syekh tu dah naik. Okey, dia jadi lebih seronok. Apabila dia dah seronok tu, habis semua dia nak tahu pula. Ilmu ni memang menyeronokkan. Dia macam ada sesuatu yang buat kita ketagihan lah. Sama juga ni kan, saya tengok orang baru belajar, dia dulu ni memang, sebelum ni memang dia teruklah tidak mempedulikan ilmu agama. Tapi bila dia dah dapat tu, dia akan menjadi, kadang-kadang dia boleh menjadi bila kata-kata semacam dia terlalu taksub kan, sampai dia tidak berguru, ataupun dia berguru dengan guru yang salah, dengan sebab dia begitu teruja dengan dia. Sebelum dia jahil. Dia fanatik Ustaz? Dia fanatik. Tapi bila dia dah dapat sikit tu, dia seronok. Itu yang banyak kadang-kadang orang yang tidak berguru ni, dia minat ilmu agama, tapi bila tidak berguru, lepas tu dia pun, ataupun dia berguru dengan guru yang salah kan, dengan batiniah lah kita kata, sebagai contoh-contoh banyak yang ikut itu, aliran sesat dan sebagainya lah. Yang ini yang kita kata apa tu, kadang-kadang dia ni tau, dia dengan sebab semangatnya tu, dia pun mulalah nak menyanggah alim ulama, menyanggah mufti, sehingga sampai tahap macam tu. Menyanggah fatwa, menyanggah alim ulama, orang yang dah belajar pondok 20 tahun, boleh 15 tahun, dipetikaikan, disanggahkan. Sedangkan dia baru lagi belajar. Itu sebab apa? Dengan sebab seronok. Macam itu ilmu sejarah. Sebab ilmu ni memang sesuatu yang menyeronokkan. Apabila betul-betul dihayati. Okey, Ustaz, kalau kita ikutkan perbezaan pendapat dalam bidang sejarah ini terlalu tinggi, terlalu banyak. Tapi bagi saya, sebelum nak apa orang kata tu, dihujahkan ataupun nak dipertikaikan, janganlah dipertikaikan secara akal semata-mata. Adakah Ustaz bersetuju dengan apa yang saya cuba sampaikan ni? Dia sudah tentulah ilmu sejarah, ilmu agama, ilmu sains sosial ni, dia bukan matematik ni. Kalau matematik senang, 2 campur 2, 2 campur 2, 4. Saya kira dah boleh bidang saya kan. Tak ada lagi ahli matematik bagi tahu 2 campur 2 jawapannya 3, tak ada. 2 campur 2 mesti 4. Tak perlu
dipertikaikan. Tetapi ilmu-ilmu yang berbentuk sains sosial ini, dia bukan macam itu. Dia adalah berbentuk subjektif. Dia terbuka kepada pendapat-pendapat yang terbuka kepada pelbagai pandangan dan pendapat. Dan satu lagi, bagaimana cara penulisan dia, cara penyampaian dia pun, itu pun main peranan juga. Sudah pastilah. Sebagai contohlah, inilah kan, saya tanya bekas ini. Kalau tanya si dia apa persepsi si pada bekas ni, apa persepsi pertama? Termos lah. Pemanah, apa orang panggil tu, botol air yang boleh panas lah. Ini panas air kan. Kepada si dia punya pada pandangan. Tapi mungkin ada orang lain, dia nampak benda ni, pandangan dia adalah lain. Benda dia cakap ini kecil sangat dilihat pada sudut saiz. Sepatutnya kalau ni benda ni besar. Macam sini terus nampak pada fungsi. Sebuah benda ni dia adalah subjektif. Dia boleh dirungkaikan, dia boleh dipetikaikan, dia boleh disokong dan macam itu. Begitu juga dengan ilmu sejarah. Cumanya walau bagaimanapun dia tidaklah kita kata sembrono dengan mimpi, dengan cakap siapa-siapa kita boleh ambil dan sebagainya, tidak. Dia tetap ada disiplin dia. Kita ada kita bahagikan. Ada SOP dia, ada, mesti ada. Semua ilmu mesti ada disiplin. Kalau tak ikut disiplin, habis. Kalau semualah semata-mata kerana mimpi, kerana firasat, memang kalau kita pegang semata-mata itu, walaupun itu kadang-kadang kita tidak menolak lah, tapi kalau kita pegang itu sebagai yang utama, habislah. Memang hancurlah di disiplin ilmu sejarah. Kita mesti ada sumber prima, sumber sekunder dan sebagainya lah. Apa contoh sumber prima? Daripada manuskrip, daripada kajian arkeologi, orang-orang terdahulu, penulisan orang yang hidup sezaman dengan dia. Itu. Faham. Itu kita kena utamakan. Contoh macam Kesultanan Melaka kan. Apa sumber dia? Antaranya kita boleh pencatatan dari Portugis. Sebab dia catatkan apa yang berlaku pada zaman itu, ataupun daripada pencatatan dari Tun Sri Lanang kalau penulis tempatan. Sulalatus Salatin ya. Sulalatus Salatin. Kemudian daripada sumber arkeologi juga, adanya Formosa dan sebagainya. Itu juga boleh diambil sebagai sumber utama kan. Sebagai sumber yang utamalah. Kita tidaklah secara sembrono untuk untuk kita membicarakan. Mesti ada disiplin dia. Alright. Okey, tuan-puan, itulah itu adalah SOP ataupun disiplin yang Ustaz Hasanuddin sebelum melakukan sesuatu penulisan ataupun sesuatu kenyataan. Alright. Jadi bagi saya, janganlah kita terus membelim, terus meletakkan sesuatu stigma. Apa stigma lain macam saya ni, betul ke tak betul stigma, ataupun kita meletakkan satu kata-kata negatif. Hasil sedangkan ianya perlu dirungkai ataupun dikaji ataupun dicari di mana yang nak dibahaskan tersebut. Okey, tapi tidak mengapa, kerana penerbit Alami dan juga Ustaz Hasanuddin Yusof adalah pihak yang terbuka. Kita boleh terima, tapi dengan hujah-hujah yang saya menerima pandangan. Kita menerima sejarah, kita terbuka terima pandangan. Kalau kata mungkin dia ada ilmu yang lebih hebat, bersedia untuk belajar. Kita bersedia untuk belajar, tidak masalah. Tapi bagi kita, tujuan kita adakan live Sembang Santai ini, tujuan kita insya-Allah kita cuba lahirkan TV Alami ke Ustaz, TV sejarah ke, agar ini boleh dijadikan orang kata sebagai satu rancangan ataupun satu live yang boleh diikuti oleh semua rakyat Malaysia. Okey Ustaz, sebelum kita masuk Ustaz, sebab hari ni kita mula lewat, jadi kita kena ambil lewat sikit lah. Okey Ustaz, baru-baru ini Ustaz, ada satu isu yang dalam Facebook
yang menceritakan para miswara itu bukan berbangsa Melayu. Hakikatnya kita dah jelas dan faham bahawa para miswara itu adalah bangsa Melayu. Cuma namanya sahaja digunakan dalam Sanskrit. Ya. Betul Ustaz? Ya. Tapi yang claim tu okey, kita pun tak nak resis. Ini bukan isu resis yang kita nak. Ya, betul. Kita isu daripada fakta. Tapi selaku rakyat Malaysia ataupun bangsa Melayu yang mendengar ataupun membaca sampai dia belim Kementerian Pelajaran, sampai mencarut-carut perkataan dia tu apa semua tu, mengatakan bangsa Melayu itu adalah daripada bangsa dia orang apa semua. Apakah sepatutnya rakyat Malaysia ni ataupun bangsa Melayu ni lakukan? Okey, senang saja hujah dia. Hujah ni senang saja. Sekarang nama saya adalah Hasanuddin Yusof. Ya. Dua-dua tu bukan nama Melayu. Bukan Hasanuddin bukan nama Melayu. Dia daripada perkataan Arab. Hasan perkataan Arab, Ad-Din perkataan Arab. Betul. Kalau Yusuf memang nama Yusuf. Nabi lah. Nama Nabi. Berasal daripada bahasa Ibrani sebab Nabi Yusuf kan apa tu orang Yahudi bermakna adakah saya ini bukan orang Melayu sebab nama saya nama Arab. Hari ni kebanyakan semua boleh dikatakan orang Melayu semuanya mana ada nama Melayu. Kecuali generasi-generasi baru ni mana lah ada yang nama ya. Daniel kalau dulu adalah nama jantan ada. Betul. Itu memang biasalah. Tapi sekarang kita dah jarang jumpa. Ya betul. Banyak jarang jumpa nama Melayu. Zaman nama-nama yang lebih elok. Ada Muhammad, ada apa semua kan. Memang itulah. Kalau masa Islam, orang Melayu ni dia suka menggunakan nama Arab. Masa zaman di Hindu Buddha, dia akan menamakan dengan anak-anaknya dengan nama Sanskrit. Sebab dia anggap nama ni sebahagian daripada benda sakral, benda yang benda yang suci lah. Bila suci, dia akan kaitkan dengan agama lah. Itu sudah biasa. Apa tu? Kalau kita mengkaji tentang tradisi memberi nama ni pun ada sebenarnya ni. Kalau ikut macam ada orang zaman dulu kan, kalau kita mengkaji orang Melayu zaman dulu pun ada yang kalau dia bagi nama anak, lepas tu anaknya kena demam, kena sakit ke, betul, dia akan tukar asyik nangis. Betul. Itu saya pernah dengar benda tu. Itu dia memberi nama ni penting. Memberi nama ni penting. Sebab itulah memberi nama di kalangan kefahaman orang Melayu, memberi nama dengan agama ni, unsur agama ni sangat penting. Sebab itu bila dia menganut agama Hindu Buddha dan bahasa kitab Hindu Buddha pada ketika itu adalah bahasa Sanskrit, maka dia akan menamakan anak-anaknya dengan perkataan Sanskrit. Dan bila dia masuk Islam, itu memang macam itu je. Bila mana-mana kita tengok mana-mana bangsa di dunia ni, kebanyakannya bila memeluk Islam, mereka akan memakai nama-nama Islam. Terutama nama Nabi, nama sahabat. Sebab dengan percaya ada berkatnya itu. Ada berkat di atas nama itu. Kalau senang ceritanya, zaman Piramli pun dah buat dah Almat Albab. Menangis tak henti-henti. Cucu dia pun tepuk sana tak kena, tepuk sini tak kena, tepuk pintu pun senyap. Piramli itu pun kalau namanya dia kata Putih Ramli. Putih tu nama Melayu. Ramli tu tetap nama Arab. Ramli tu dia nisbahkan dia Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli. Orang Melayu dulu yang banyak nama Ramli Burger apa ni. Dia nisbah daripada Imam Ahli Sunnah yang sangat terkenal. Imam Ar-Ramli. Macam An-Nawawi. Sebenarnya itu nama tempat semua tu. Ramli ni daripada Ramallah kalau tak saya. Kalau Nawawi itu daripada Nawak kan. Semua nama tempat. Faham. Ataupun nama sekarang ni orang Melayu ada
ada nama Bajuri, nama Ramli, itu sebenarnya semua nama tempat. Tapi bila imam-imam besar pakai, nak dapatkan keberkatan imam itu. Faham. Memakai nama itu. Ramli, betul. Nawawi, Bukhari, itu Betul. semua nama tempat. Faham, Bukan nama asalnya, bukan nama orang. Faham. Alright. Dan kemudiannya macam itulah juga orang Melayu zaman dulu pun kebanyakannya pakai nama Sanskrit. Pemerintah, tapi mereka berbangsa Melayu. Bahasa Melayu. Sebabnya sangat susah sebuah kaum dia nak pilih bangsa lain untuk memimpin dia. Tidak akan. Takkan punya. Faham. Pergilah mana-mana daripada zaman dulu, sebuah kelompok, sebuah bangsa, tapi pemimpinnya daripada suku lain, daripada bangsa lain, bangsa terus. Pertama dari segi bahasa pun dah lain, dari segi pemikiran dah lain, pasti dia tidak akan pemerintahan itu tidak berjaya. Takkan, betul. Macam maksudnya kita penerimaan daripada penerimaan semua. tak boleh. Macam kita sekarang, sebab apa kita jujur secara ikhlasnya, kita tanya lah majoriti orang Melayu, boleh terima tak Perdana Menteri selain daripada orang Melayu? Boleh terima tak? Sampai sekarang orang tak boleh terima. Apatah lagi dulu. Faham. Kalau lah Melaka tu semuanya Melayu, tiba-tiba pemimpin nak ambil daripada bangsa lain, mustahil. Sangat mustahil. Sriwijaya dia punya rakyatnya semua Melayu, tapi tiba pemimpin orang daripada bangsa lain. Sangat mustahil. Jangan kita maklumkan bangsa apa. Sekarang ni kita bukan nak mengatakan resis. Tapi kita nak mengatakan bahawa bangsa itu daripada atas pemimpinnya sampailah ke rakyat jelatanya, mesti satu bangsa. Kecuali ditokok-tambahkan. Sebab apa? Ya, dia memang naluri. Kalau kita kata semut, dia mesti nak dipimpin oleh semut. Dia takkan nak dipimpin oleh anak-anak. Dia tak nak dipimpin oleh anak-anak dan sebagainya. Ini memang kita, kalau lebah, dia memang nak dipimpin oleh lebah. Dia takkan nak pimpin oleh selain daripada lebah. Itu sudah naluri. Ya, jelas. Jelas kan? Jelas. Sebab itulah kalau kita tengok kan, negara China, pemimpin dia ada tak selain daripada bangsa Cina? Tak pernah berlaku lagi. Di US pun, Obama naik tu pun terjadi juga daripada segi orang kulit putih yang majoriti ni pun banyak yang tidak puas hati. Asalnya daripada sebab itu. Sebab itu kan. Nampak sekarang ni itulah kejadian pertama, maknanya dalam sejarah kepresidenan Obama tu, hanya Obama je yang pemimpin kulit hitam. Selain daripada Obama belum pernah lagi. Lepas Obama terus mereka tukar Trump. Lepas Trump sekarang ni Joe Biden. Pun orang kulit putih juga. Memang dia sudah naluri dan juga bagaimana rakyat itu menerima. Alright, okey, jelas. Itu adalah kupasan sedikit pasal isu semasa yang berlaku dalam FB baru ni 2-3 hari ni, Ustaz. Mengklaim bahawa itu keturunan mereka apa semua. Okey, jadi bagi saya kita teruskan kita punya ni. Saya ucapkan selamat datang kepada yang sedang melihat, sedang menonton. Okey, saya harap tak ada masalah isu sound system. Okey, saya harap jelas suara kami berdua di sini bagi memudahkan tuan-puan mendengarnya secara mudah. Tuan Kamal Ibrahim bertanya, mengapa jarang nama Muawiyah Ustaz di Malaysia? Jarang nama Muawiyah jarang dinamakan di Malaysia ini. Itulah juga tu saya juga susah nak sebab nak bagi nama ni kan individu kan. Dia sudah tidak jadi budaya. Sudah tidak menjadi budaya. Tapi nak mengatakan orang Melayu anti Muawiyah tidak. Dalam syair-syair ulama, contoh syair Syekh Daud Sunur, syair Mekah Madinah ada saya ada dalam saya ada buat perkongsian di FB tentang syair pujian-pujian kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan sebenarnya mungkinlah yang saya tahulah menjawab soalan ni, mereka tak menamakannya sebagai Muawiyah tetapi sebagai Abu Yazid. Itu sebenarnya adalah merujuk kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan nama Abu Yazid ini kemudiannya dimasyhur di kalangan alam Melayu dan di kalangan Turki Uthmaniyah. Dia namakan sebagai kalau orang Turki menyebutnya sebagai Bayezid.
Sultan Bayezid tu asalnya daripada Abu Yazid. Abu Yazid tu merujuk kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalau Melayu pula Biyazid. Tun Biyazid. Ini yang saya setakat ini yang ini ada tokoh. Ini ada yang saya baru saya teringat. Ada orang bagi tahu saya tu. Cuma dia tapi tak, saya masih dia tak direct kepada Muawiyah itu kan. Sebab Muawiyah tu masyhur dengan sebab nama anak Muawiyah adalah salah seorang anak Muawiyah namanya Yazid. Sebab itu Muawiyah juga dikenali sebagai Abu Yazid. Abu Yazid. Kalau Abu Yazid tu ramai orang Melayu. Saya teringat bos saya lama di mahkamah syariah namanya Sufyan bin Abu Yazid. Abu Yazid. Abu Yazid barangkali Abu Yazid tu memang merujuk pada Muawiyah. Barangkali orang Melayu tak menamakannya sebagai Muawiyah, tapi menamakan sebagai Abu Yazid atau Biyazid atau Bayezid. Itu sebenarnya merujuk kepada Abu Yazid. Harap siapa yang bertanya tuan? Harap Tuan Kamal Ibrahim boleh terima jawapan tersebut. Boleh terima jawapan tersebut. Tapi benda tu memang jaranglah kita tengok nama tapi kalau Muaz apa semua tu ada kan, ada apa semua. Tapi kalau nama Yazid ramai. Betul. Sedangkan kalau Yazid, kalau nak katakan orang benci Muawiyah, sepatutnya mereka lebih benci pada Yazid. Sebab kisah pembunuhan Sayyidina Husin itu berlaku pada zaman Yazid bin Abu Sufyan, bukan pada zaman tapi tetap juga ramai yang menamakan Yazid apa semua kan. Abu Yazid nama Yazid memang banyaklah. Alright. Okey, saya rasa itu saja soalan dulu. Okey, kita nak masuk Ustaz. Kalau tuan-puan sempat nampak, dapat atau lihat di televisyen sekarang ni, kita pergi kepada bab 1 Ustaz. Bab 1 yang kita cuba sambungkan, bab 1 alam Melayu sebelum kedatangan Islam. Jadi Ustaz, kalau ikut subtajuk iaitu Melayu penguasa teknologi perkapalan dalam muka surat 20. Okey, kita cuba pergi ke muka surat 20. Sebentar tuan-puan, yang baru masuk diucapkan selamat datang. Jika ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan apa semua, boleh je letak. Mungkin sempat hari ni kita jawab. Kalau tak sempat, kita sambung lagi esok. Sebab untuk pengetahuan tuan-puan yang sedang menonton live ini ataupun live Sembang Santai Alami ini berterusan. Setiap jam 12 hingga 1 ataupun 1 suku. Bahasa mudahnya 12 sampai 1 lah. Jadi tuan-puan mana yang mengikuti live ini, kalau rasa macam tak berapa, orang kata tak berapa puas, boleh dapatkan boleh dapatkan e-book Miftahul Melayu. Boleh tekan link untuk membuat pembelian. Jadi tuan-puan ada di pejabat ke, sambil tunggu makan tengah hari ke, rehat tengah hari ke, boleh sama-sama tengah nunggu Zuhur ke apa semua, boleh mengikuti perkongsian Sembang Santai ni. Okey Ustaz, kita berada di tajuk Melayu penguasa teknologi perkapalan. Maksudnya dia ada kaitan dengan pelayaran. Betul Ustaz? Ya. Kerana dia dah bangsa yang memang terror belayar. Ya. Maksudnya dia mestilah terror buat kapal. Takkanlah dia beli kapal lepas tu tiba-tiba belajar macam tu. Okey, boleh Ustaz rungkaikan ataupun kupaskan agar lebih jelas, lebih seronok. Yalah, macam kita baru sebut 2 hari lepas kan, faktor geografi itu yang menyumbang kepada penguasaan orang Melayu pada teknologi perkapalan itu. Dia duduk di kawasan yang perairan, kawasan pulau dan juga banyak sungai-sungai. Perhubungan yang utama dia memanglah dengan jalan air lah. Dengan sebab itu tak nak dia kena mahir dalam bina perahu, bina kapal dan sebagainya. Betul, setuju. Dengan sebab itulah macam saya sebutkan sebelum ini, kalau macam orang Arab daripada Madinah nak ke Kufah itu, mereka tak perlu naik kapal pun. Mereka hanya ikut jalan darat aja. Tapi kalau orang Semenanjung nak pergi ke Pulau Jauh, dia tidak ada pilihan lain. Dia tak boleh ikut jalan darat macam mana pun, takkan boleh. Sebab kita dipisahkan oleh laut. Tak nak, mesti kita akan ikut jalan laut. Dengan sebab itu kita mesti kena pakar dengan ilmu itu. Betul. Dengan sebab itulah orang Melayu ini dinamakan menguasai teknologi
perkapalan. Apa buktinya? Telah dicatatkan dalam catatan Cina, ada saya sebut dalam Mistahun Melayu ni, bahawa kapal Melayu ni besar-besar. Kalau ikutkan dia sebenarnya ada ukuran Cina tu. Betul. Ukuran zaman dulu. Ni saya tak ingat li apa. Bukan, tapi bila diukur dinisbahkan kepada ukuran meter tu 50 meter. Mencecah 50 meter. Ya. Dan timbul di permukaan air dia punya panjang dia. Panjang dia 50 meter panjang dia. Dan dia daripada permukaan air ke deck dia tu sekitar dalam 4 hingga 5 meter. Oh, hebat. Dan kapal Melayu itu juga tengok mampu membawa muatan kargo seberat sehingga 1,000 tan. 250 hingga 1,000 tan. Dan dia mampu bawa anak-anak kapal sehingga 1,000 orang penumpang. Dan ini catatan Cina abad ke-3 Masihi. Dia menerangkan tentang kapal Melayu lah yang guna layar. Kalau ikut saya mencelah sikit. Kuala Lumpur ni dia lah yang buat catatan tu kan? Bukan. Kunlun tu nama kapal Melayu. Kuala Lumpur. Okay. Kunlun tu orang Cina dulu dia memanggil suku alam bangsa Melayu, bangsa alam ni sebagai, dia panggil sebagai Kunlun. Po itu adalah perahu atau kapal. Maksudnya Kuala Lumpur tu Ustaz? Lain tu. Lain. Itu bukan. Okey. Saya ingatkan sebab dia dah dekat-dekat ni dia ambil ikut bahasa sejarah tu. Okey Ustaz, maksudnya orang Cina ni dia dah buat catatan ni, adakah kerana dia datang ke alam Melayu ataupun kapal alam Melayu pergi ke China? Kapal Melayu pergi ke sana. Pergi ke China. Dia berdagang ke sana, dengan sebab tu dia menulis itu. Faham. Dan dia tengok apa dia punya ni. Dan tengah bawah dan kita tengok saiz kapal mereka mempunyai peralatan sehingga 4 bidang layar. Dia pakai 4 layar daripada buritan di belakang tu sehingga ke haluan. Haluan bahagian depan lah. Betul. Kapal itu. Dia menyusun secara miring. Itu sebab orang Melayu ni dia terutama bila dia nak berlayar secara zigzag melawan arah angin tu, dia tak susun secara tegak gitu. Dia untuk nak dapatkan sepenuhnya angin tidak kan? Kalau dia tegak akan tolak ke belakang lah. Betul, faham. Jadi dia akan susun miring tu, ada cara susun dia tu. Caralah. Kapal tu menyebabkan angin tu dia akan tolak angin yang dari depan, dia akan tolak kapal tu pergi ke tepi. Dan akan tolak lagi pergi ke tepi sana. Pergi ke sana. Faham. Kalau ikut di sini pun ada untuk pengetahuan tuan-puan muka surat 20 yang dah ada ibu apa semua boleh lihat. Tajuk kita sekarang kepada tajuk bangsa Melayu adalah penguasa teknologi perkapalan. Jadi daripada segi sudut kerana kita ni mahir ataupun alam bangsa Melayu tu sendiri mahir sampai kita panggil ni panggil kalau kita buat conteng-conteng mural. Maksudnya kalau ikut dalam buku ni dia ada Ustaz ada masukkan ini yang Ustaz pernah jejak lakaran kapal Sriwijaya pada dinding Candi Borobudur. Maksud ini Ustaz ambil gambar sendiri. Maksudnya sampai zaman itu kerana dia orang mahir, dia orang masukkan mural di dalam Candi Borobudur tu. Dan saya masa pergi tu saya tengok ni setiap inci ni saya tengok dia ada gadung ni ataupun macam tepi tu pelampung tepi tu kan. Ataupun cadik dia panggil juga sebagai tu kan. Nampak tu. Ni dia punya laut lah. Dia punya layar ada 3. Cuma ini kalau ikut ahli akademik dia bukan kapal
perdagangan. Ni kapal perang. Dia bawa ramai orang. Kapal perang. Okey. Tu sebab dia kecil sikit. Kalau kapal perdagangan jong tu dia besar. Dia besar. Ni kan nisbah orang dengan kapal Yelah, ni tak apa-apa faham. ni. Ni kapal perang. Faham. Dia kecil sikit. Tapi kalau jong dia besar. Kalau mana kita tahu dia besar, yang dicatatkan oleh orang Cina ni. Malah sama sekarang pun. Kalau penulis Portugis pun banyak juga dia mencatatkan tentang begitu besarnya jong Melayu ni. Sehingga kan penulis Portugis dia beritahu bila dia sampai ke perairan Selat Melaka ni, dia beritahu 8 kapal Melayu, 8 jong Melayu menyamai 20 galion, kapal Portugis. Maknanya nisbahnya 8 kapal Melayu ini sama nisbah dengan 20 kapal Portugis. Maknanya lebih kurang dalam sebiji kapal Melayu, jong Melayu sama besar dengan lebih kurang 4 biji. 3 biji atau 4 biji kapal Portugis yang paling besar. Maknanya kalau kita tengok Flor de la Mar tu besar, jong Melayu 3 ke 4 kali ganda lebih besar daripada itu. Portugis sebut sehingga kan dia orang nak bila dah dia nak panjat tu susah, tinggi. Lepas tu dia dah tembak pakai peluru tidak dapat tembus. Dia punya dinding tu dalam dibina dengan 4 lapis kayu, dia sebut itu. Disapu lagi dengan gala-gala tu macam tar lah macam tu. Ada satu dia sapu, ada bahan disebut sebagai gala-gala. Gala-gala dan Portugis sebut jong yang paling besar mereka pernah tengok adalah jong yang digunakan untuk perang oleh Parti Unos, tentera Jawa, pimpinan Parti Unos daripada Sultan Demak nombor 2. 1513 tu Demak dia nak halau Portugis daripada Melaka. Sebab Melaka jatuh 1513 lah. 1513 sampai. Dia bawa jong besar. Itulah yang wujudnya. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa hamba serahkan. Ini pantun jihad ni. Maknanya dia tahu roboh kota Melaka, dia akan bawa orang-orang Jawa ni bersedia untuk bangunkan balik. Kami bawa papan Jawa untuk bangunkan balik. Sebab mereka semangat uhwah Islam tu kuat, mereka ingin mengusir Portugis dari bumi Melaka dan ingin bangunkan semula kota Melaka. Tapi kalau ikut Ustaz, pepatah tu panggil pepatah Ustaz. Itu pantun. Pantun jihad tu yang saya nampak lah, yang banyak diterapkan oleh Tok Silat lah. Tapi untuk zaman sekarang ni bagi saya nampak ia dah sebab orang ingat orang sekarang ni ingat itu pantun cinta tu. Badan dan nyawa hamba serahkan. Dia tak tahu itu jihad tu. Orang nak jihad tu badan nyawa dia sanggup. Maksudnya dia kata kalau dia mati dalam pertempuran tu pun dia sanggup. Jadi itulah menyebabkan dia orang nak pergi bertempur. Faham? Okey Ustaz, kalau ikut okey, saya selitkan lagi sekali iklan kita bagi yang ingin berminat, mohon tim tolong kita punya link pembelian tu dah terlepas ke atas, mohon itu yang dipinkan sebab daripada segi tajuk tu kat atas kita dah ada tadi, tolong kita pinkan bagi yang ingin membuat pembelian e-book boleh tekan link tersebut jadi sama-sama mengikuti. Untuk pengetahuan, live ini bukannya sehari dua je. Live ini berpanjangan. Bagi yang dapat dah membuat pembelian e-book Miftahul Melayu ni, boleh sambil orang kata sambil dengar, sambil baca. Boleh sambil dengar, sambil baca. Banyak info. Kalau ikut apa yang Ustaz terangkan, hanya sikit-sikit je kita ambil, betul Ustaz? Tapi perlukan ketelitian ataupun bacaan yang sepenuhnya. Macam tadi Ustaz cerita pasal panjang dia 50 meter, ada ditulis dalam bahagian dalam tajuk ini. Ketinggian daripada air ke dek pun dah 4-5 meter. Jadi nak dapatkan info sepenuhnya, dapatkan pembelian e-book Miftahul Melayu. Okey Ustaz, kalau disebabkan
hari tu Ustaz dia sebut pada saya, kalau ikut berapa Ustaz perahu yang ada di 300 lebih jenis. 300 jenis 300 Lebih jenis perahu. Perahu Melayu. Perahu itu saya ulang balik, saya dah mula memahaminya. Okey. Jadi saya boleh jelaskan. Perahu itu adalah satu nama pengangkutan air. Bukan satu nama pengangkutan air. Dia adalah nama umum pengangkutan air. Tapi dipecahkan kepada jong, ada sampan, ada biduk, ada balok, jalur. Jadi kita ada 300 lebih perahu, jenis perahu. Sudah tentulah kerana kita ada 300 jenis perahu tu Ustaz. Bedar, Pinas. Kalau di Padi Wekang. Kalau diberitahu memang habis terus Ustaz masa kita. Okay, tapi apa yang kita nak beritahu disebabkan banyaknya jenis perahu yang ada di alam Melayu ini, yang ada di bangsa Melayu ini, menyebabkan terang-terang dah Melayu memang penguasa teknologi perkapalan. Okey Ustaz, bagaimana menyebabkan, adakah Ustaz setuju yang saya boleh perkatakan bahawa kapal-kapal yang terbina sekarang oleh negara Cina, oleh negara Portugis, oleh negara ni adalah asalnya dari ilmu ataupun disebabkan berdagangnya orang Melayu, bangsa Melayu, orang Melayu kita ke negara-negara, ke seluruh negara, ke seluruh dunia ni, menyebabkan mereka mengongsi ilmu tersebut? Ataupun adakah kerana bangsa Melayu ini bangsa mudah mesra, berlemah lembut, menyebabkan ilmu perkapalan ini dikongsikan? Kalau kita baca semalam dari Kevin Raleigh, Linda Schaefer semalam, mereka memang ada sebutlah bangsa Melayu lah yang mula meneroka jalan antara China ke India, jalan laut, dan Melayu inilah yang mengajar kepada bangsa-bangsa lain ilmu pelayaran itu, pelayaran jauh itu. Itu daripada zaman dulu lah, sebab bangsa ini yang duduk di kawasan pulau-pulau kan. Itu dah zaman kuno lah. Tapi dari segi kapal, bentuk kapal itu yang itu memang ada bangsa-bangsa tersendiri, memang sudah ada lah. Kalau kita tengok, kalau kapal gali ni, dia daripada kapal asli laut Mediterranean, disebut sebab itu nama gali ni juga berasal daripada Galea. Ini daripada bahasa Yunani, daripada bahasa Greek lah. Maknanya dia dah ada mereka ni dah ada kapal-kapal asli itu, sudah ada. Apabila dah ada ilmu pelayaran itu, mereka buatlah dengan cita rasa dan pemikiran berbangsa itu. Maknanya nak katakan jong Cina ini daripada Melayu tu tidaklah. Maknanya kapal Jepun daripada Melayu tidaklah. Cuma daripada segi kepakaran ilmu belayar, contohnya ilmu melawan arah angin dan sebagainya, yang itu kita boleh mengatakan ilmu menengok bintang dan sebagainya kan. Ketika belayar, yang itu barangkali daripada ilmu orang Melayu, sebab orang Melayu lah yang mula-mula berlayar di laut luas ini. Jadi kepakaran nak belayar, macam mana kita nak tahu daripada laut, daripada kita di tengah-tengah laut, kita nak tahu dah sampai, dah nak dekat dengan daratan macam mana. Ini pengalaman ini tidak dirasai oleh bangsa-bangsa lain, sebab dia duduk di daratan. Yang mula merasainya adalah bangsa Melayu lah. Bila kita sebut Melayu ni ialah daripada yang duduk pulau lah, daripada Sumatera ni sampai ke pulau Polinesia di sana tu, Fiji dan sebagainya, itu termasuk sekali lah. Suku-suku ini juga, ini sebab mereka ni dia duduk di kawasan pulau. Maknanya mereka lah yang dulu yang meneroka cara-cara nak sebab maksudnya kalau ikut bangsa-bangsa yang lain, negara-negara lain ni dah main dengan air sudah cari ikan, sudah tu. Cuma nak pergi ke laut dalam yang luas
Laut Atlantik ke apa ke memang semua suku benda Melayu. ni. Sebab dia duduk di kawasan yang pulau-pulau. Dia tahu di sana ada pulau, dia pergi sana. Sebab dia banyak pulau, dia akan pergilah pulau-pulau. Bila nak sampai pulau tu mesti dia kena meredah laut yang luas. Tapi kalau macam di bangsa lain, dia duduk dalam daratan. Ya. Maknanya dia main laut pun yang dekat-dekat lah. Yang lainnya dia akan main di daratan lah. Buat apa dia nak pergi ke laut jauh-jauh kan? Dia tanah dia luas. Kalau macam yang duduk di wilayah ni, dia benda tu dia terpaksa melalui benda tu. Sebab dia kawasan geografinya itu. Itulah sebabnya yang disebut oleh Kevin Raleigh tu, yang mengajar ilmu pelayaran, bagaimana lihat bintang, bagaimana nak tengok. Ada dia sebut macam mana nak tahu kedudukan jarak pulau daripada tempat berlayar itu. Itu ilmu-ilmu yang boleh kita diasaskan oleh bangsa Melayu. Ada pun dari segi corak perkapalan tu, seni bina tu, itu memang ciri macam ibarat ciri seni bangsa bina masjid sendiri lah Ustaz. Kita bahasa mudahnya seni bina masjid. Kita lihat berkubah. Sedangkan alam Melayu itu tidak berkubah. Okey, itu nanti tajuk di bahagian falsafah, betul Ustaz? Maksudnya Ustaz, apabila Ustaz membuat penulisan dengan rujukan-rujukan daripada orang kafir, bahasa mudahnya agamanya lain, bahasa mudahnya bangsa lain, bagi saya bukan hampirlah semua yang Ustaz sebut nama-nama bangsa lain ni, membuat catatan adalah semuanya positif. Semuanya catatan yang memang memberi, orang katanya, satu pengiktirafan yang hebat kepada bangsa Melayu ni. Tapi macam berbalik, macam yang semalam kemarin saya katakan, di mana yang boleh menyebabkan hikayat siapa yang mengatakan semuanya negatif pasal bangsa Melayu ni? Yang ini berlaku kalau saya dapat meneliti, mencemak balik. Di zaman orang-orang Melayu sendiri terlalu teruja dengan gaya hidup barat pada zaman penjajahan lah. Pada zaman penjajahan tu, mereka lihat orang barat ni, sama ada Belanda ataupun Inggeris, hidupnya sangat maju. Mereka ada bawa kereta ke sini, ada pula kapal wap. Bila melihatkan pada zaman itu, memang dilihat dengan itu pun sikap keterujaan kepada barat tu terlalu tinggi. Kemudiannya dengan itulah dia memburuk-burukkan nenek moyang, sehingga sedangkan dia pun tidak hidup di zaman nenek moyang dia. Orang yang hidup pada abad ke-19 itu, 1800, yang begitu teruja dengan barat itu, penjajahan, dia tak hidup zaman 1600, dia tak hidup zaman 1700. Kalau dia bandingkan nenek moyang dia zaman 1500 dengan barat, dia barangkali dia pun takkan buat macam itu, takkan buat kenyataan yang merendah-rendahkan bangsa dia. Tapi sebab dia hidup di zaman yang dia kagum dengan teknologi barat, dengan sebab itu dia buat kesimpulan nenek moyang dia pun jauh ketinggalan daripada orang barat. Akhirnya disambung oleh generasi yang kemudian itu. Adakah bangsa Melayu ni mudah terikut? Kita nak mengeneralisasi pun tu susah. Dia mudah terikutnya sebab itulah tidak ada kefahaman tentang sejarah. Okey Ustaz, satu apabila orang naik haji, ini saya ambil sebab semalam pun sempena hari raya haji, hari korban, orang naik haji bawa balik, berubah terus cara. Adakah kerana suka terikut-ikut tu? BTS dia punya mengikut Korea tu, sangat. Adakah bangsa kita ni? Sebab kita pun dah hujung, jadi kita sembang-sembang topik. Dia mudah terikut ni sebab apa dia? Sebab tak ada jati diri. Itu dia. Orang Korea pun, walaupun dia ada jati diri, dia pun terikut barat juga asalnya. Faham. Tapi sebenarnya sebab dia ada jati diri itu, dia buat dengan cara dia. Tapi kalau kita ada jati diri yang kuat, kita takkan terpengaruh dengan kehidupan orang lain.
Kita kalau kita ada sifat memelihara hazanah kita sendiri, anugerah apa yang Allah bagi pada bangsa kita akan pelihara, kita akan terpengaruh. Sebabnya Allah kan dia yang menjadikan bangsa ni berbeza-beza, dan Allah juga, dan bersama dengan kejadian bangsa tu ada diikuti oleh budaya yang berbeza-beza. Budaya Melayu dengan budaya Bosnia berbeza jauh, walaupun kita sama-sama orang Islam. Budaya Melayu dengan budaya Uzbekistan jauh, walaupun kita sama-sama orang Islam. Budaya Melayu dengan budaya orang-orang Pakistan, India memang jauh, walaupun kita sama-sama orang Islam. Sebab apa beza budaya tu? Sebab dengan lingkungan, dengan faktor geografi. Orang, saya ingat lagi kawan saya orang Turki datang sini tak boleh makan nasi. Nak mencari roti dia juga. Nak cari roti juga. Sebab apa? Dia dah biasa dengan sana. Bila dah makanan ruji pun berbeza, corak pemikiran pun berbeza kita juga. Lah pergi sana makan roti, korang teruja sangat mula-mula. Dah 2-3 hari nak cari nasi juga lah. Kena nasi. Itu contoh paling mudah lah. Contoh paling mudah. Tapi dia banyak lagi yang lain. Dengan itulah seni benda pun berbeza-beza. Mesti ada seni benda khas. Seni benda itu dia wujudnya seni benda itu seni itu daripada corak pemikiran. Corak pemikiran itu wujud pula daripada geografi. daripada lingkungan. Geografi, apa semua, apa dengan kehijauan, apa semua dekat dengan lautan, apa sebab apa seni bina Melayu rumah mesti bumbung turun ke bawah, sebab sini hujan. Kalau orang Arab kenapa dia punya bumbung datar? Sana jarang hujan. Itu dah boleh pengaruh pemikiran. Kalau ikut, untunglah buat rumah kat Arab tak payah beli bumbung. Tak payah buat para apa semua tu, tak payah bumbung rabung. Padahal tak faham. Bila tak faham, tak faham seni bina itu sendiri. Di sana kurangnya hujan. Di kita kerapnya hujan. Kalau dia buat konsep gitu, penuh rumah, roboh terus. Itu semua bentuk semua itu akan membentuk budaya yang berbeza. Ini semua anugerah Allah. Dan bila bila kita ada budaya, kalau kita tidak menjaganya, seolah-olah kita tidak menjaga anugerah yang Allah berikan. Saya setuju benda. Orang kata kita istilahkan sebagai kepintaran lokal, kepintaran tempatan itu. Itu anugerah Allah tu. Kita kena peliharakannya. Tapi yang kita nampak, bila kita ikut orang lain, kita melupakan kita punya sendiri. Saya setuju. Maknanya kita tidak mensyukuri apa yang Allah beri anugerahkan pada kita. Macam kita boleh pakai jubah, kita boleh pakai t-shirt macam ni, tapi jangan lupa hazanah kita. Baju Melayu samping, tengkolok, jangan dilupa. Itu anugerah tu. Pakai songkok apa semua, jangan bertopi, itu manja. Hazanah itu. Itu sangat penting kita, sebab itu dia bukan sekadar, itu di dekat itulah adanya terkandungnya corak pemikiran, terkandungnya falsafah, terkandungnya sejarah dan sebagainya. Okey. Jadi kalau bahasa mudahnya Ustaz, apa yang kita lakukan perkongsian ilmu sejarah ini kepada masyarakat, kepada rakyat, sebenarnya kita nak dapatkan balik jati diri bangsa Melayu tu. Saya harap benda ini bukanlah boleh Ustaz, dipaksa terima. Kerana tidak mustahil Ustaz, suatu masa nanti ke depan mungkin kita dah tak ada, bangsa Melayu ni akan lenyap. Kalau kita tidak jaga tu memanglah akan, kalau kita tidak jaga dia bangsa tu tidak lenyap, tapi dia punya hazanahnya, maksudnya ciri-ciri Melayu tu akan lenyap. Okey, saya ada tengok. Kalau kita tengok, Ustaz, kita cuba pergi sikit di Filipin, mukanya sama macam kita. Mukanya adalah muka Melayu. Memang dia asal orang Melayu pun. Betul, faham Tapi yalah, kita cuba boleh nampakkan suatu masa nanti Malaysia itu akan ke arah itu. Adakah ia boleh terjadi seperti itu?
Orang Filipina tu hilang, kita katakan ciri-ciri Melayunya hilang tu sebab dia dijajah. oleh Spanyol tu sangat kuat tu. Dasar-dasar Spanyol sehingga kan budaya mereka tu lebih banyak budaya Spanyolnya. Walaupun mereka tidak boleh berbahasa Spanyol, tapi budaya kalau nama sudah pastilah nama-nama Spanyol lah. Itu sangat kuat tu, memang sudah hilang sebab yang itulah yang penting tu kita punya. Tapi Filipin berubah kerana dijajah yang sangat kuat. Apa jadi dengan bangsa Melayu di Malaysia? Itulah bila kita tak perlu dijajah, perlu dirosakkan. Penjajahan ini kadang-kadang dia bukan sekadar penjajahan secara fizikal, dia boleh jadi pemikiran. Dan penjajahan pemikiran yang paling bahaya ni, kita tidak sedar benda tu perlahan demi perlahan. Hari ni berapa banyak orang Melayu sendiri merasa jijik dengan unsur-unsur Melayu tu, budaya Melayu, adat Melayu. Orang Melayu sendiri merasa bukan, kalau kata-kata dia merasa remeh tu okey lagi, dia merasa jijik. Jijik, dia rasa macam, yalah, kejijikan tu sampai rasa menyesal dilahirkan dalam Melayu kot. Waduh, boleh jadi ada yang macam tu. Sedangkan bangsa lain, dia memang dijaga tu. Kita tengoklah kalau kita pergi ke kalau kita tengoklah, kalau macam saya tengok dokumentari tentang Afghanistan ya. Nak jumpa orang Afghanistan kalau di banyak tempat lah. Saya pergi boleh tengok ni. Kalau tengok, nak jumpa orang Afghanistan yang pakai cap, memang jarang. Jarang ni. Sedangkan dia duduk dalam negara perang. Mereka pakai pakaian cara Afghanistan. Boleh tengok sekarang ni. Dia nak jumpa anak mudanya berpakaian macam barat, jarang. Susah. Boleh tengok Afghanistan. Saya kagum betul lah. Padahal kalau ikut, mereka boleh rapat dengan tentera-tentera Amerika apa semua. Walaupun dia masuk Amerika dah masuk, tapi mungkinlah dalam 10 tahun kemudian kita tidak tahu lah kan? Tapi sekarang ni, itu yang saya tengok video macam pengembara orang putih kan, macam Drew Bransky gitu, dia masuk ke tu. Memang saya tengok, tak ada nampak orang Afghanistan pakai inilah, nampak macam orang putih ikut budaya orang putih, tidak. Itu saya memang kagum lah. Okey Ustaz, kalau ikut Tuan Kamal Ibrahim kata orang Hawaii Ustaz, orang Hawaii. Orang Hawaii dia masih lagi jati diri dia ke apa semua Ustaz? Hawaii ni, kalau ikut pengkajian dari segi ahli akademik lah, tentang etno ni, dia memanglah lalai rumpun Malayo Polynesia tu. Selain daripada muka, daripada wajah, daripada bahasa sendiri pun banyak persamaan. Kita nak tahu dia rumpun dalam bangsa Melayu ataupun kita sebut Malayo Polynesia, antaranya adalah dari segi bilangan. Sebut satu macam mana, 2, 3, 4. Kalau ada persamaan tu dia memang ada bunyi-bunyi macam ke arah kita Jawa-Jawa apa semua tu, iyalah tu. Mesti ada The Rock tu muka macam Melayu je saya tengok Ustaz. The Rock tu dia sama, dia Hawaii atau Maori je. Saya tak pasti. Kalau Maori memang suku Malayo Polynesia lah. Rumpun Melayu, Austronesia samalah. Macam Ustaz kata tadi, apabila ia pulau pulau Hawaii, pulau ni. Dan dia lepas tu, selain daripada bilangan, tubuh badan, telinga, mata, mulut, dia sebutannya macam mana? Memang ada persamaan dia. Ada hampir-hampir. Dan juga perkataan yang persekitaran, pokok, awan, tanah. So saya kata macam di Madagaskar kan, suku Merena tu yang ibu kota Madagaskar, Antananarivo tu, daripada tanah 1000. Vanuatu, benuaku. Benua Wanua, dia mesti ada dia sama-sama tu. Macam perkataan kalau Fiji dia sebut lima juga.
5. Telinga disebut tinga. Banyak persamaan. Sama ada kalau Maori pun kita buka dia punya perkataan tu, banyak sama. Hawaii pun sama juga. Hawaii tu sebenarnya dia dalam pulau ni lah, dalam gugusan pulau laut Pasifik kan. Kalau nak kira Hawaii dengan Rapa Nui atau Pulau Easter, jauh lagi Pulau Easter tu. Pulau Easter tu memang dah dalam rumpun Melayu Polinesia tu. Sebab itulah saya ada sahabat saya Wan Arsyad, Tuan Arsyad, dia ada gambar orang putih tulis. Dan dia klasifikasikan gambar tu orang putih, orang barat lah, dia klasifikasikan orang Hawaii ni sebagai orang Melayu. Tapi yelah, selepas pada itu dah kacuk kahwin apa semua itu hilanglah sikit-sikit. Bila mana Melayu sudah banyak, Melayu yang berada di Nusantara ni dah banyak masuk pengaruh Sanskrit, kemudian pengaruh Arab, dia lebih menjauhkan dengan yang daripada suku-suku yang di Fiji, di Vanuatu. Sebelum kemasukan Sanskrit dengan Arab ni, kita dengan mereka ni sangat rapat dari segi budaya, dari segi bahasa, dari segi apa. Kalau daripada bangsa yang sama. Memang bangsa yang sama. Ustaz, kalau ikutkan macam rakyat Malaysia lah sekarang, Ustaz. Orang Melayu kita lah sekarang. Kahwin dengan orang putih. Lepas tu keluar muka anak, dah tak gaya dah muka Jawa dia dah tu. Dah keluar dah muka Arab tu. Itu yang dibanggakan. Pindah, dah start pindah. Evolusi sama. Itulah benda situasi akan berlaku. Tambah pula, kalau dalam bahasa yang sama pun, tidak ada pengaruh lain pun, dia akan berlaku, evolusi tu tetap berlaku. Contoh, kalau kita dengar orang zaman P. Ramlee bersembang ni dengan kita sekarang sembang, dia lain, dia punya bahasa dia lain. Faham. Kalau kita tengok orang-orang zaman dulu dia punya cara cakap sembang dengan orang sekarang ni, bahasa dia lain. Faham. Di situ pun dah menampakkan ada evolusi, ada evolusi. Ada perubahan-perubahan. Itulah pentingnya jati diri saya. Berubah macam mana pun, tapi bila ada jati diri, apabila kita ibaratnya macam inilah Ustaz, bagi saya, kita pergi ke sesuatu tempat, kita orang kata bercuti ataupun bertugas lah di sesuatu tempat. Kalau kita ada jati diri, tak akan mudah kita mengikuti bangsa lain. Tapi bila jati diri kita hilang, apabila jati diri bukan hilang Ustaz, tak ada langsung. Tapi kalau orang tanya kan, apa salahnya kita ikut bangsa lain? Bukan, tidak ada salah pun. Kalau selagi dia tidak bertentangan Quran dengan sunnah, okey je. Cumanya kalau kita menghilangkan apa kita punya sendiri, kan tidak baik. Kita ikut orang lain, itu adalah dalam sama kita menghilangkan macam kita punya sendiri. Allah Ta'ala dah menurunkan. Kalau semua orang tak apa, kita bebas je, kita ikut bangsa lain. Yang Melayu ni kita jangan tu. Nanti hilanglah apa hazanah itu. Allah Ta'ala dah kurniakan kepada bangsa Melayu. Sama ada dari segi bahasa, sama ada segi budaya, sama ada segi bina, semua anugerah yang perlu dipertahankan. Dari segi pakaian, dari segi apa. Tapi kalau kita ikut sekarang pun dah start nampak. Kalau kita tengok pada Merah Silu, kita maklum nama dia pun dah itu Tok Guru saja. Apa orang kata tu, Tuan Razi Merah Silu. Tuan Razi kita dah start mula ramai dah. Tok Guru saya menjejak di lapangan. Kalau ikut hari semalam saya tengok buat bacaan khutbah Ustaz Rizwan di Perak. Kalau Ustaz banyak dah baca khutbah pakai tengkolok. Dah banyak saya sendiri pun tak ada kekuatan. Pakai apa kita panggil ni Ustaz? Busana. Dah berbusana apa semua, dah berkerih. Bukan apa orang panggil tu, bukannya menunjuk-nunjuk, bukannya kita nak pelihara, bukannya benda yang pelik, tapi hakikat anak-anak memandang benda itu pelik sekarang. Rakyat Malaysia memandang macam pelik. Hakikatnya inilah hazanah yang perlu dipelihara. Ini mungkin ada orang cakap, alah saya sendiri pakai biasa. Tak pakai biasa. Tak, bukan masalahnya itu. Betul. Boleh saja tu, saya kata apa yang tidak bertentangan dengan Quran Sunnah boleh saja. Tutup juga. CD pakai topi tidak ada masalah. Tapi jangan kita abaikan, kita rasa mojik, kita tinggalkan terus. Macam saya, ada masa saya pakai busana, saya pakai tengkolok. Banyak tengkolok saya simpan, keris saya simpan. Jati diri tu, ilmu tu, ilmu yang difahami. Sekarang ni pakai baju sama, berbusana baju sama, tapi tak semestinya berbusana selalu itu adalah
Itu hakikatnya. Tapi kalau boleh sesuaikanlah. Ya. Tapi tak salah untuk pakai baju, tak salah untuk pakai topi. Tak salah selagi kita sama. tutup aurat tak ada salah. Jangan kata pakai topi ni tak ikut cara Nabi apa semua. Jangan salah faham. Betul saya? Itulah kajian ilmu itu yang kita cuba sampaikan ini adalah berkonsepkan jati diri patriotik. Kebangsaan kita itu, bangsa kita, hazanah dikurniakan oleh Allah SWT harus dijaga. Jangan anggap ilmu sejarah tak penting. Jangan anggap mendalami ilmu bangsa itu adalah asabiah. Sebab dia memang kita tengok secara lumrahnya semua bangsa-bangsa Jepun, Cina dia akan pelihara budaya dia. Tambah kita tengok Jepun lah, negara maju, orang suka pandang Jepun sebab maju. Tapi kenapa dari segi kesungguhan Jepun menjaga budaya dan tamadun dia, kita tak nak contohi sejarah dan sebagainya. Tak pakai kod. Tak pakai juga, tapi buat budaya dia sampai sekarang orang-orang dia memang ada, kadang-kadang ada tahu dia punya budaya dia tu, pakaian Jepun macam mana, senjata Jepun. Kalau orang Jepun juga dia jaga benda-benda tu. Sama juga macam Uzbekistan ke, betul, Afghanistan je saya sebut sekali, orang Parsi, orang Iran ke, malah orang Arab, betul, orang Afrika, mereka berjaga budaya mereka. Malah orang Barat pun. Faham. Orang Barat dia bukan saja menjaga budaya mereka, dia nak terapkan budaya dia pada orang lain. Itu sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Tapi di part kita kita menerima dalam masa mana kita buang kita punya. Itu kan tidak baik. Itu kan sesuatunya aneh. Ini yang ramai rakyat Malaysia sedang lakukan. Ini yang ramai rakyat Malaysia. Bahasa mudahnya rakyat Malaysia tengah buat. Ini saya automatically saya bercakap je. Siapa tak suka tak sukalah. Siapa nak ban. Tapi saya nak sedarkan bahawa inilah yang banyak berlaku. Kami di Sembang Santai ataupun saya sendiri merasakan apabila kita dengar benda ni kita rasa makin sakit hati. Tapi saya tak tahulah di tuan-puan yang mendengarnya. Rakyat Malaysia yang mendengar perkongsian ini ataupun ilmu ini, adakah rasa tak ada apa, orang hina keturunan kita pun tak ada apa, orang pijak-pijak bangsa kita pun tak ada apa. Itulah ni sebabnya kita tengok ya, kalau hari inilah kita tengok ada seorang hamba Allah, orang Melayu lah, dia berada di tengah Kuala Lumpur, pakai tie, pakai kot. Orang akan, apa pandangan orang? Okey, tak ada masalah. Tapi ada seorang pakai tengkolok, pakai sampin, pakai keris, apa pandangan orang? Pelik dia ni. Gila, dia kahwin ke apa ke? Dia kan pelik. Sedangkan di Myanmar ni negara yang orang kata mundur lah dengan kudetanya berlaku, sering berlaku apa semua. Negara dunia ketiga lah kita boleh anggap Tapi pakaian tradisional yang pakai kain pelikat tu, di bandar dia memang boleh dikatakan semua orang pakai macam tu. Saya pernah sampai ke Myanmar. Kebanyakan orang pakai pakaian dia lah, yang kain sarung dia tu dengan dia punya bajunya. Di bandar tu dah biasa, sangat biasa. Tak ada apa pun. Kita di Kuala Lumpur kalau pakai kain pelikat pelik. Di Myanmar benda tu biasa. Allah. Dan ahli parlimen ni, orang dalam parlimen dia pakai tu. Pakaian dia tu, pakaian Myanmar tu. Ahli parlimen kita je tak boleh pakai baju Melayu. Ahli parlimen kita je duduk nak masuk parlimen, nak masuk bersidang di adun apa tadi semua. Tadi cakap tak nak sentuh. Tapi pasal sentuh sebab mereka ni lah yang mengubahnya. Tapi macam saya kata tadi, bukan unsur politik, tapi saya nak menekankan bahawa kepada para pemimpin itu sendiri yang berbangsa Melayu pun memandang jijik, memandang jijik. Pakai baju Melayu tak boleh, apa semua tak boleh, mengikut sangat pakai orang putih. Kenapa Myanmar buat Nepal buat. India apa, kalau kita tengok India tu sendiri pakai kain tu kain putih dia tu. Orang Pakistan sama, dia akan pakai jubah dia. Jubah dia tu lain dengan jubah Arab. Jubah Pakistan ke belah tengah. Dia panggil apa, orang panggil tu macam yang belah tengah tu. Apa kita panggil tu kalau jubah apa? Kurta. Pakai di mana-mana. Dia biasa. Dia punya memang tu pakaian biasa. Tapi kalau orang Arab yang Dubai, Kuwait kan dia pakai jubah je. Pakai jubah je. Jubah dia. Kalau kita tengok, kalau bangsa lain okey, tapi bila kita bangsa sendiri buat macam tu,
Kita mulalah pandang sero pelik. Kenapa tu? Kenapa berlaku tu? Betul. Apabila jati diri tu tak ada. Ya, Apabila ilmu ataupun pengisian ilmu tentang bangsa kita sendiri tu tak diketengahkan, beginilah jadinya. Tapi okey Ustaz, kita pun dah Dah terlajak lebih 5 minit. Aduh. Alright, jadi apa yang boleh saya perkatakan, kita akan terus menerus berkongsi. Dalam waktu yang sama kita akan sharekan juga tentang kalau ikut kita akan share terus menerus tentang kita akan hatamkan juga Miftahul Melayu ini. Agar manfaat ini dapat disebarkan. Allah. Tapi daripada segi sudut kita menegaskan ataupun menekan agar masyarakat dapatkanlah e-book Miftahul Melayu, buku digital yang boleh dibaca di handphone, di gadget, di tab, di laptop, di PC tuan-puan, di rumah, di pejabat ataupun di mana-mana juga anda boleh baca, agar setiap kali anda mengikuti live alami ini, anda boleh sama-sama turut menelaah. Okey, kepada tuan-puan, moga tidak ketinggalan, boleh tekan live notification ataupun follow rapat Penerbit Alami Sdn Bhd agar tuan-puan boleh sentiasa mendengar perkongsian daripada Ustaz Ahsanuddin Yusof dan juga merepek meraban daripada saya. Okey, jadi kita berusaha ataupun Penerbit Alami dan juga Ustaz Ahsanuddin Yusof, Maktab Penyelidikan Tamadun Alam Melayu, berusaha untuk naikkan balik datangkan balik jati diri. Bagi yang tak minat itu, kita dah tak boleh ubah. Kita boleh ubah lagi. Mungkin apabila kita mungkin dah tak boleh ubah, tapi disebabkan apabila seluruh rakyat dipanggil apa, kalau panggil ini satu puak yang besar, ini satu puak kecil, kita panggil apa tu? Apabila hampir majoriti rakyat Malaysia dah ada jati diri, yang tak minat ni tadi terpaksa terima. Tapi bagi saya, sekarang kita baru mula, saya tak mengharap, saya harap Ustaz pun sama, kita tak mengharap satu perubahan yang drastik. Yang esok lusa terus drastik. Macam kita kata Ustaz, kita pun dah bersedia. Live ini ada ditonton ke tak ada ditonton ke, itu jalan terus. Kita bukan nak mencari publicity. Tapi kerana situasi sekarang, kalau ikut Ustaz punya usia, kalau kita yang seperti mana hadis Nabi tu, usia tu 63 tahun kan. Kalau ikut pada Nabi pun 63 tahun. Kalau ikut Ustaz tinggal baki berapa lagi Ustaz? Kalau kata meninggalnya usia 63 tu, baki umur Ustaz tu berapa lagi? Tak sampai lagi 30 tahun. Tak sampai lagi 30 tahun. Saya pun sama. Maksudnya 20 lebih je lagi. Kita tinggal ini je waktu Ustaz. Kita beranggapan kita mati 63 tahun. Seperti mana Nabi. Takut lebih awal lagi. Jadi kita mulakanlah perkongsian ini agar benda inilah yang boleh dapat manfaatkan, dapat menenangkan kita di sana nanti. Amin. Okey, alright. Bagi yang menonton, Ustaz Zaki, apa khabar? Tuan Azri Muhammad Yusof nak topi alami tu, Allahu Akbar. Ini lain punya bahagian ni kena PM tepi. Puan Syah ke Tuan Syah ni? Syah Akustik. Okey, terima kasih Puan Nur Aimi Sairah. Okey, terima kasih kerana menonton. Tuan Kamal Ibrahim, terima kasih. Mohon ringankan jari anda ataupun tangan anda untuk tekan butang share. Teruskan perkongsian ini agar kita sama-sama menjadi orang terawal menyebarkan manfaat ini. Okey, kepada tuan-puan yang tak dapat mengikutinya, boleh lihat sama ada di FB Penerbit Alami ataupun terus ke YouTube Penerbit Alami. InsyaAllah kami dengan tim produksi dan pihak manajemen berusaha untuk wujudkan TV Alami ataupun TV Sejarah. Kita tengoklah macam mana nanti untuk lebih memudahkan masyarakat untuk mendengar apa yang Ustaz kongsikan ini. InsyaAllah esok kalau dah PKP dah buka, mungkin kita boleh jemput ataupun kita lihatlah
pakar-pakar lain kan, macam Ustaz kata tu bahagian pelayaran, Tuan Mazuki Saleh kan, sebelum ilmu ini lenyap dimakan zaman. Alright, jadi tuan-puan, sekali lagi saya kata jemput datang Kota Tinggi. Ustaz Zaki kata Ustaz, PKP tak boleh. PKP apakan daya kan, kita cara ini je lah dulu Ustaz, yang boleh kita lakukan kan. Tapi apa-apa pun yang boleh saya perkatakan, mohon share, mohon tekan like, mohon ikutilah kami punya perkongsian agar ilmu yang cuba dilenyapkan atau cuba ditinggalkan atau cuba dihapuskan ini, kita boleh bangkit. Siapa lagi yang akan bangkitkan sejarah kita kalau bukan bangsa itu sendiri? Setuju Ustaz? Ya. Siapa lagi? Takkan orang Amerika kot? Takkan orang Cina kot? Takkan orang India kot? Takkan orang Spanyol? Takkan Cristiano Ronaldo kot yang nak angkat sejarah bangsa kita dah sekarang ni? Kecuali kita sendiri, kecuali orang Melayu tu sendiri, kecuali bangsa Melayu tu sendiri. Dan dalam waktu yang sama, kita nak pulih, kita harap ada satu tamadun Melayu ke depan sana yang berjaya. Sebab bagi saya Ustaz, yang boleh kita katakan, rakyat Malaysia bukannya rakyat yang ketinggalan, bukan rakyat yang mundur, rakyat yang cerdik. Ada di mana-mana je ada. Di Oxford ada. Doktor di hospital-hospital hebat di luar negara ada. Apa orang kata tu, arkitek apa semua ada. Jangan kata orang Melayu ni mundur. Jangan kata orang Melayu ni ketinggalan. Tapi mereka ketinggalan dalam sejarah bangsa dia sendiri, jati diri dia sendiri. Itu yang saya nampak. Okey Ustaz, saya rasa itu saja. Kita pun dah 1:30, dah Zuhur dah. Okey, saya rasa saya ucapkan sebelum saya akhirinya, terbaik tahniah. Esok kita follow lagi. Jom Tuan Zulfali Farah. Terima kasih Ustaz Zaki. Okey, mohon share. Jadi terbaik panelis dan tim, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Kamal Ibrahim. Okey, jadi saya rasa setakat ini saja untuk sembang santai Miftahul Melayu kita pada hari ini. Hari ini hari ke-8 Ustaz. Sekejap je dah 8 hari. Buat benda baik ni Ustaz, sekejap, di akhirnya sampai penghujungnya. Saya harap kita kena fikir pula lepas hujung tu nanti apa patut buat. Okey, saya rasa itu saja Ustaz. Yang terakhir, tak ada apalah. Tak ada apa. Okey, sebab esok pun jumpa lagi. Okey, yang buruk itu datang pada diri kami, diri saya. Kalau Ustaz ngakulah, tak ada apa, tak apa. Yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Moga Allah beri kami kesejahteraan lagi, kesihatan yang baik. Amin, boleh turun live ini. Kepada tim produksi Alami juga, harap benda ni. Okey, saya minta maaf jika ada terkasar bahasa apa semua. Tak ada niat ke arah kepada siapa-siapa. Tapi siapa yang terasa, dia perlu memikirkan perubahannya. Alright, sama-sama juga yang terakhir, bagi yang ingin mendapatkan e-book Miftahul Melayu, buku digital ataupun bacaan secara maya ataupun secara dalam tab, secara line phone, boleh tekan link pembelian e-book Miftahul Melayu di ruangan komen tersebut. Tekan je link tu, insya-Allah anda akan dilayan dalam waktu yang terdekat. Okey, saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.